Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ada satu berita saya ingin kongsi kepada Anda. Mungkin Anda tertanya-tanya, apakah yang boleh berlaku ataupun apa yang hukuman yang boleh dikenakan terhadap mana-mana individu yang tidak menghormati 3R. Sudah pasti kita sebagai rakyat Malaysia, kita mahu hidup aman, damai dan harmoni. Jadi apabila melibatkan isu 3R, sekiranya ada yang Hello semua, salam sejahtera. Sebentar saya ingin kongsi kepada Anda tentang satu produk yang sangat istimewa dan satu produk yang hanya satu-satunya ada di dunia, yaitu terapi imun ataupun transfer factor for life. Kepada Anda yang mempunyai penyakit kencing manis, kolesterol, darah tinggi, masalah jantung, gastrik, gout, autoimun, penyakit kulit, dan apa saja masalah kesihatan Anda, saya ingin memperkenalkan kepada Anda satu produk untuk mendidik sistem imun, menjaga sistem imun kita, dan menjadikan sistem imun kita ini bijak, pandai melawan penyakit. Transfer factor, terapi imun, bukan obat. Terapi imun tidak menyembuhkan penyakit, tetapi terapi imun adalah untuk sistem imun badan Anda. Kepada Anda yang mempunyai masalah kesihatan, Anda perlu mendidik sistem imun Anda. Anda perlu menjadikan sistem imun badan Anda kuat untuk melawan pelbagai jenis penyakit. Terapi imun untuk mendidik sistem imun badan dan sistem imun badan Anda yang akan melawan penyakit-penyakit tersebut. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh menghubungi saya di nombor yang tertera. Melanggar undang-undang yang didapati bersalah dalam isu 3R, sudah pasti perlu dikenakan tindakan undang-undang. Saudara-saudara yang di Pertuan Agong, dalam satu berita saya kongsikan kepada Anda daripada Astro Awani. Individu tidak mahu ikut prinsip rukun negara, tidak layak digelar warga negara. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, ini pasti satu berita yang menggemparkan seluruh kepimpinan politik di Malaysia dan menggemparkan seluruh Malaysia. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini bertita bertarikh 1 Jun 2026. Mana-mana individu yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia. Seri Paduka Baginda bertita, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 merupakan aku janji dan ikrar setiap warga Malaysia bagi membina semula perpaduan kaum serta menjamin keharmonian masyarakat. Oleh itu, saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia. Oleh yang demikian, jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara tersebut, saya menasihati agar dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia. Tita Sultan Ibrahim. Seri Paduka Baginda bertita pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat Persekutuan 2026. Sempena Hari Keputeraan Rasmi yang di Pertuan Agong di Istana Negara hari ini, turut berangkat Raja Permaisuri Agong, Raja Zarid Sofia. Hadir sama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi, dan anggota Jemaah Menteri termasuk Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil serta perwakilan asing. Yang di Pertuan Agong bertita, setiap rakyat harus bersatu hati, bertolak ansur dan saling hormat menghormati, serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Maksudnya saudara-saudara, tidak kira rakyat biasa, ahli politik, dan siapapun juga yang tidak mahu mengikuti
prinsip rukun negara tidak layak digelar warga negara. Jadi selepas ini kita kena lebih berhati-hati apabila melibatkan isu 3A. Kita kena menghormati dan juga mengikuti prinsip rukun negara. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, ada yang tanya berkaitan dengan keputusan selepas DUN Johor dibubarkan. Beberapa hari lepas Anwar cakap jika DUN Johor bubar, beliau tidak teragak-agak untuk bubarkan parlimen. Dah masuk hari kedua DUN Johor bubar ni. Satu kenyataan daripada FB Nur Hisham Mazlan 16 jam yang lalu, hari ini bertarik 3 Jun jam 12.45. Saudara-saudara, adakah benar Anwar ada buat kenyataan ini atau tidak? Kita pun akan mengikut daripada kita akan cari adakah Anwar ada buat kenyataan ini. Tapi ada atau tidak Anwar buat kenyataan ini? Adakah Anda setuju sekiranya Anwar membubarkan parlimen selepas DUN Johor dibubarkan? Apakah kesinambungan selepas DUN Johor dibubarkan dan Anwar pula sebagai Perdana Menteri akan membubarkan parlimen? Adakah kerana Johor yang dipimpin oleh UMNO, yang dimana kita tahu bahwa di DUN Johor terdapat 56 kerusi. Dewan ini yang telah dibubarkan pada 1 Jun bagi memberi laluan kepada PRN Johor. Sebelum pembubaran secara pecahannya, mengikut sumber yang saya dapat daripada AI Overview Internet, Barisan Nasional 40 kerusi, PH 12 kerusi, DAP 10, PKR 1 Amanah 1, PN 3 kerusi dan Muda 1 kerusi. Jadi setelah pada 1 Januari, 1 Jun 2026 DUN Johor dibubarkan, adakah Anwar yang melihat bahawa di dalam di DUN Johor ini yang memang didominasi oleh Barisan Nasional sebanyak 40 kerusi, adakah pembubaran ini merujuk ataupun berkait rapat dengan perpecahan di dalam kerajaan perpaduan? Tidak semestinya di Johor ataupun di peringkat persekutuan. Adakah benar? Adakah Anda setuju sekiranya selepas DUN Johor dibubarkan, Anwar sebagai Perdana Menteri pula akan membubarkan parlimen? Adakah dengan ini PHBN boleh berpecah? Jadi ini yang berlaku kepada Anwar. Beliau masih Perdana Menteri dan kita masih menantikan keputusan terbaru. Kita memang mahu Anwar, kita memang mahu Anwar sendiri sebagai Perdana Menteri yang membuat pengumuman. Benarkah beliau akan membubarkan parlimen selepas DUN Johor dibubarkan? Salam sejahtera, saya ingin memperkenalkan kepada Anda sebentar tentang beberapa buah buku yang saya ada tampal di sini. Ada buku Anwar Triumph, Anwar Penjara ke Istana, dan Nokta Sebuah Penantian, serta buku Mahathir Paradise Lost. Jadi ini adalah antara buku yang saya rekomen kepada Anda untuk baca sekiranya Anda ingin mendapatkan maklumat lebih tentang strategi politik Mahathir dan Anwar, perjalanan sejarah politik naik turun Anwar Ibrahim dari penjara ke Putrajaya, dan bagaimana Anwar karirnya di dalam politik. Jadi ini adalah beberapa buku yang saya rekomen kepada Anda untuk beli dan baca. Buku ini sangat best.